بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah sama-sama kita membuka kuliah Maghrib pada malam ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحييكم بتحية الإسلام. تحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Azza wa Jal, kerana pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama kita mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita akan ceritakan tentang kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Abdullah ibn Huzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, haqqun ala kulli muslimin أن يقبل رأس عبد الله بن هزافة وأنا أبدأ بذلك. Kata Sayyidina Umar, telah menjadi kewajipan kepada setiap orang Islam ketika itu, أن يقبل رأس عبد الله بن هزافة, dia kena mengucuk kepala Abdullah bin Huzafah radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Umar kata wa ana abda'u bizalik, dan aku yang akan mulakan dulu. Kita akan ceritakan kenapa Sayyidina Umar kucuk kepala dia. Batalu qissatina hadhihi rajulun min as-sahabati yud'a Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Perwira yang kita nak ceritakan pada kali ini seorang pemuda lelaki yang dipanggil sebagai Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Laqad kana fi wus'i tarikh ay yamurra bihadha ar-rajuli kama marra bimalayin al-arab min qablihi dun ay ya'baha lahum aw yakhturu lahu ala balin. Yang mana dikata telah berlalu, sejarah-sejarah ni boleh berlalu tanpa mengendahkan seorang lelaki. Seperti mana ramai bermalayin, berjuta-juta orang Arab yang telah berlalu yang tak diindahkan sejarah dia, orang tak kenal. Akan tetapi Islam ini, Islam yang agung ini memberi satu ruang kepada Abdullah ibn Huzafah As-Sahmi, yang mana ayyalqa sayyidai dunia fi zamanihi. Dia telah bertemu dengan pemimpin dunia pada zaman dia. Iaitulah dia bertemu dengan Maharaja Kisra
Maharaja Kisra iaitulah Parsi, Kisra Malik, dan juga Kaisar Azim Rum, dan juga Maharaja Kaisar iaitulah Rum. Dua kuasa besar dunia ni, sahabat ni jumpa dengan dia. Jadi di sini ada kisah yang diceritakan dalam sejarah. Amma qissatuhu ma'a Kisra Maliki Furs. Adapun kisah dia yang pertama, dia berjumpa dengan Kisra ni, Maharaja Kisra ni, Parsi ni, iaitulah yang mana pada tahun 6 Hijrah. Hina azama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berazam untuk mengutuskan beberapa kumpulan daripada kalangan sahabat Nabi bikutubin, dengan membawa risalah ataupun membawa surat ila mulukil a'ajim, kepada raja-raja yang bukan Arab. Yad'uhum fiha ila Islam. Tujuan Nabi mengirimkan risalah ini untuk mengajak mereka kepada Islam. Nabi SAW nak menyebarkan Islam. Nabi nak hantar surat kepada raja-raja. Termasuklah raja-raja, iaitulah Parsi dan Rom. Banyak raja-raja yang ada ketika itu. Walaqad kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqaddiru khuturata hadhihi al-muhimmah. Nabi ni dah tahu dah, sedia maklum dah akan bahaya tugasan yang dia akan bagi ni. Kenapa tuan-tuan sekalian, mereka-mereka yang menjadi utusan Nabi ni, mereka ni akan pergi ke satu negeri, biladin naiyah, negeri yang jauh. La ahda lahum biha min qabl, yang tak pernah buat perjanjian sebelum hari ini. Nak jumpa raja, tepat jauh, tak pernah kenal pun sebelum ni, tak pernah buat perjanjian pun. Wahum yajhaluna lughati tilkal bilad, yang mana mereka ni tak tahu bahasa apa. Kalau bahasa Arab mudahlah, kalau bahasa luar ni, Parsi, Rom ni kan, tak tahulah nak cakap lagu mana tuan-tuan sekalian. Wala ya'rifuna syai'an an amzijati mulukiha, dan tidak tahu bagaimana tabiat raja-raja ni. Lagu mana jenis peseng tuan-tuan sekalian. Ni. Summa innahum sayad'una haula'il muluka ila tarki adyanihim. Kemudian yang mana mereka-mereka ni yang Nabi utuskan ini, mereka ni kena mengajak raja-raja ni meninggalkan agama nenek moyang mereka. Bukan senang. Jenis kerah, jenis kita panggil apa, degil ni. Kemudian nak tinggalkan benda yang mereka dah sembah dulu. Bukan benda yang senang. Wa mufaraqati izzihim wa sultanihim. Nak berpisah dengan kemuliaan mereka, kekuasaan mereka. Wa dukhuli fi dini qaumin kanu ila al-amsil qaribi min ba'di atba'ihim. Dan nak masuk kepada agama yang mana agama ni kita panggil apa? Yang dibawa oleh rakyat dia. Raja kan, jadi rakyat bawa. Jadi bukan senang nak terima. Jadi satu benda tuan-tuan sekalian, innaha rihlatun khatirah. Satu perjalanan yang sangat risiko, yang bahaya. Kalau pergi, az-zahibu fiha mafqudun. Kalau pergi tak kembali. Rabbani, pergi tak kembali tuan-tuan sekalian. Wal aidu minha mauludun. Kalau boleh kembali, macam baru dilahirkan. Ni dia. Kalau pergi tak balik dah. Kalau balik, macam baru lahir. Tak kenal dunia lah tuan-tuan sekalian. Ni dia. Dahsyat ni. Sebab itulah Nabi SAW menghimpunkan para sahabat dia tadi. Lalu Nabi bangun, Nabi memberikan satu khutbah. Satu ucapan Nabi kata, fahamidallah wa asna alaihi. Nabi muji Allah Ta'ala. Kemudian wa tasyahada, Nabi mengucapkan syahadah. Kemudian Nabi mengatakan, amma ba'du fa inni uridu an ab'asa ba'dakum ila mulukil a'ajim. Sesungguhnya aku nak utuskan sebagian daripada kamu ini pergi berjumpa dengan raja-raja yang bukan Arab. Fala takhtalifu alayya kama ikhtalafat Banu Israel.
Jangan kamu sanggah jangan kamu sanggah akulah, Nabi kata, menyanggahi aku seperti mana Bani Israel ni dia menyanggahi Isa ibn Maryam. Bani Israel ni dia suka sanggah Nabi dia. Maka Nabi kata jangan buat macam kaum Bani Israel. Yang dah ikut cakap Nabi mereka. Faqala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para sahabat Nabi, nahnu ya Rasulullah nuaddi anka ma turid fab'athna haitsu syi'ta. Para sahabat Nabi ini mereka ni walak taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kami akan laksana apa yang kamu nak ya Rasulullah. Utuskan kami di mana saja kamu nak. Ni tuan-tuan sekalian. Pergi ke mana khabar je. Kalau kena pergi Bahrain, pergi Bahrain. Kalau jumpa Parsi, pergi Parsi. Kalau pergi Rom, pergi Rom. Ini para sahabat-sahabat Nabi. Kemudian Nabi SAW mengutuskan sittatan, 6 orang. Daripada sahabat dia, liyahmilu kutubahu ila mulukil Arabi wal A'ajim wal Ajam. Kemudian Nabi utuskan risalah dia kepada raja-raja Arab dan juga yang bukan Arab. Yang mana 6 orang tu tuan sekalian, di antaranya iaitulah yang malam ni Abdullah ibn Huzafah As-Sahmi radhiyallahu an. Jadi dia ada lagi yang lain, Ala ibn Hadrami, Hatib ibn Abi Balta'ah, ramai lagi yang Nabi di antara rombongan ini. Akan tetapi nak cerita pada malam ini iaitulah Abdullah ibn Huzafah As-Sahmi. Dia telah dipilih oleh Nabi SAW untuk membawa utusan ataupun risalah Nabi ini berjumpa dengan Raja Kisra. Itulah Raja Parsi. Parsi ni tuan sekalian di antara kuasa dunia yang paling besar ketika itu. Bayangkanlah kuasa dunia. Raja dia itu, yang mana di antara Parsi dengan Rom ni, mereka ni sering berperang. Yang mana pernah Rom dikalahkan oleh Parsi. Dan tak lama kemudian Allah Ta'ala cerita dalam Quran, Rom menang dengan Parsi. Jadi Parsi ni, raja dia, Abdullah ibn Huzafah yang kena jumpa. Lalu tuan-tuan sekalian, Abdullah ibn Huzafah pun siapkan kenderaan dia. Wa wadda'an sahibatahu wa waladahu. Dia pun ucap selamat tinggal pada isteri dia dan anak-anak dia. Wa madha ila ghayatihi tarfa'uhu nijadu wa tahuttuhu al-wihad. Dia pun pergilah meneruskan perjalanan dia. Dalam perjalanan tu jumpa tanah tinggi, naik tanah tinggi. Kemudian turun lurah yang curam. Allahu Akbar. Yang mana seorang diri tuan-tuan sekalian. Seorang diri. Bayangkan ketika itu seorang diri yang mana tidak ada melainkan Allah Ta'ala je lah yang ada. Teman dia. Kan kalau kita lah balik seorang diri. Daripada Kuala Lumpur ke Terengganu pukul 3-4 pagi. Seorang diri. Takut juga tuan-tuan sekalian. Singgah mana, Kija ke Dungung ke, lain macam ni. 3-4 pagi. Tengok, kok ada benda lalu ke terkejut. Tengok kubah pula lalu sebagai contoh. Terkejut tuan-tuan sekalian. Ni bayang ni, seorang diri. Nak pergi mana? Negeri Parsi. Ni. Hatta balagha diyar Faris. Sampailah tuan-tuan sekalian, dia sampai ke negeri Parsi tadi. Fasta'zana bidukhuli ala malakiha. Kemudian dia minta izin nak masuk, nak jumpa dengan raja. Wa akhtara al-hashiyata birisalati allati yahmiluha lahu. Kemudian pembantu maharaja tadi, raja tadi pun bagi tahulah kepada raja ada orang nak jumpa. Tuan-tuan sekalian, ketika itu bila mana Raja Kisra ni dia tahu ada orang nak mari jumpa dia. Lalu dia pun bagi tahu kepada orang istana. Fazuhina, tolong hiaskan istana ni. Ni dia. Tolong hias istana ni dan dia panggil uzama Faris, pembesar-pembesar Parsi. Orang-orang kuat dia. Pasal apa? Hadir dalam majlis ni. Nak tengok kenapa ni utusan mari ni. Summa azina li Abdullah bin Huzafah bidukhuli alaihi. Kemudian diizinkan Abdullah bin Huzafah ni untuk masuk bertemu dengan dia. Bayangkan, dia seorang diri, mari-mari
adalah bahasa tempat asing, kemudian nak jumpa raja, bagi tahu pembantu raja tadi, pengawal dia, ada orang nak jumpa, dia nak jumpa, bawa utusan Nabi ni. Kemudian dihiaskan istana tu nak jemput dia, tuan-tuan sekalian. Nak tengok ni, majlis utusan ni mana nak jemput tetamu hari ni. Dia pun masuk, tuan-tuan sekalian, ala sayyidi Faris. Masuk di dalam tu dalam keadaan dia memakai mustaminatan syamlatahu ar-raqiqah. Dia pakai pakaian nipis dia. Murtadiyan aba'atahu as-safiqah. Dan dipakai sambil tu jubah kasar. Yang mana pakaian ni pakaian Arab Badawi yang ringkas. Simple lah, tuan-tuan sekalian, kata mana majlis besar ni, pakai pakaian biasa, ringkas je. Kan? Ni dia. Akan tetapi, tuan-tuan sekalian, Islam ni bukan terletak pada pakaian. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ni satu kaum yang Allah Ta'ala muliakan kita dengan Islam. Lalu bila mana dia masuk, tuan-tuan sekalian, dia tak rasa rendah diri. Dia masuk istana tu dalam keadaan mashdud al-qamah. Kepala dia rangkap. Tata'ajjaju baina jawanihi. Tubuh dia tegak mendada. Ni. Mana masuk tu menunjukkan kemuliaan Islam. Wa tatawaqqadu fi fuadihi kibriya'ul iman. Yang mana api iman ni menyala-nyala dalam hati dia. Dia nak bawa surat Nabi, tuan-tuan sekalian. Ni dia. Fama in ra'ahu Kisra. Kisra pun tengok. Seorang je bagi. Biasa je pakai. Dia pun bagi tahu kepada salah seorang pengawal dia. Okey, tolong ambil risalah utusan apa benda yang dibawa tu. Maka kata Abdullah bin Huzafah, la, aku takkan beri. Innama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adfa'ahu laka yadan biyadin. Wa ana la ukhalifu amr li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Rasulullah suruh aku bagimu ni tangan dengan tangan. Bagi hand by hand, tuan-tuan sekalian. Aku takkan canggah perintah Rasulullah. Ni tuan-tuan sekalian. Raja kata apa? Mai sini surat tu. Bagi pada pengawal. Dia kata tak. Aku nak bagi sendiri tanganmu. Ni tuan-tuan sekalian. Beraninya. Sahabat Nabi. Faqala Kisra li rijalihi. Kata Kisra kepada pengawal dia tadi, utrukuhu yadunnu minni. Biarkan dia, biar dia dekat dengan aku. Fadana min Kisra hatta nawalahul kitab biyadihi. Dia pun dekatlah dengan Kisra dan dibawa risalah tadi dengan tangan dia. Kemudian bila Kisra ambil, tuan-tuan sekalian, surat tadi tu, risalah tadi tu, dia pun panggil penulis Arab. Daripada kalangan orang Arab, daripada ahli Hira. Ahli Hira, wa amarahu ayyafuddal kitab baina yadi. Disuruh dia buka, nak bacalah. Pasal dia tak boleh nak baca tulisan Arab ni. Maka bila dia baca, tuan-tuan sekalian, disuruh baca, dalam surat tu tertulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Kisra azimi Faris. Salamun ala man ittaba'al huda. Rikah je surat tu, tuan-tuan sekalian. Surat rikah je, berapa? Dua perenggan je. Bismillah daripada Nabi Muhammad Rasulullah kepada Kisra, Raja Parsi. Sejahteralah mereka-mereka yang mendapat petunjuk, yang mengikut petunjuk. Ni tuan-tuan sekalian. Itu je surat Nabi. Tak lama lepas daripada dia baca, dia dengar, tuan-tuan sekalian, risalah Nabi ni gelegak dia, marah dia. Padahal dua perenggan je. Marah sangat dia. Dada dia membuak-buak kemarahan. Muka dia menjadi merah. Timbul urat ni. Wan tafakhat audajuhu. Urat leher timbul. Marah sungguh ni. Kalau tuan-tuan tengok orang jenis marah, jenis urat timbul ni, jenis marah sungguh tu. Kan? Lianna Rasulullah alaihi salatu wassalam bada'a binafsi. Sebab apa dia marah? Yang pertama kerana Nabi mulakan dengan nama Nabi. Nabi tak mula dengan nama dia. Itu dia marah, tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba mari Muhammad Rasulullah. Siapa dia Muhammad ni? Rakyat mana ni? Ni dia marah. Tiba-tiba nak bagi pada aku, nyebut nama dia dulu. Dia marah, tuan-tuan sekalian. Lalu dia ambil surat tadi. Fajazabar risalata min yadi katibihi. Dia pun rapah surat, dia sentak, dia rentap
surat daripada tangan penulis dia tadi tu, pembaca surat tadi tu, wa ja'ala yumazzikuha. Dia pun soyak tuan-tuan sekalian. Dia koyok surat Nabi ni. Duna ayya'lama ma fiha wa huwa yasih. Tanpa dia tahu benapa yang nak dalam surat ni. Kemudian dia kata, ayaktubuli bihadha. Adakah tulis surat macam ni pada aku? Wa huwa abdi. Sedangkan dia hamba aku. Ni dia marah. Surat main mana ni? Tulis gini ni. Kemudian tuan-tuan sekalian, dalam keadaan marah tadi, dia pun suruh Abdullah bin Huzafah ni keluar daripada majlis. Abdullah bin Huzafah pun keluarlah. Dikeluarkan daripada majlis. Bila keluar tuan-tuan sekalian, dia tak tahulah nak buat apa. Wa wala yadri ma yaf'alullahu lahu. Tak tahu apa yang Allah Taala akan tentukan untuk dia. Ayuqtalu am yutraku hurran taliqan. Pasal raja marah ni. Tak tahulah dia kena bunuh ke ataupun dia akan dibebaskan. Tak lama kemudian tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Wallahi ma ubali. Aku tak peduli. Ala ayyi halin akunu ba'da addaitu kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tugas dia selesai dah, dia kata. Yang penting kerja aku selesai dah. Yang mana Nabi suruh aku sampaikan dah. Dia pun naik kenderaan dia pun balik ke Madinah, tuan-tuan sekalian. Balik ke Madinah. Bila sampai di Madinah, maknanya dalam keadaan duit itu, yang mana Kisra tadi tuan-tuan sekalian, dia punya kemarahan dia dah padam. Dah surut sikit dah. Kemudian dia kata apa? Amura bi ayyadkhula alaihi Abdullah. Tolong suruh Abdullah tadi tu, orang tadi tu masuk semula. Kawan ni tolak dah naik kenderaan dia. Falam yujad. Bila tengok-tengok, tak ada dah. Faltamasuhu falam yaqifu lahu ala asarin. Duk cari-cari, tak jumpa kesan dah. Balik dah. Fatalabuhu fi tariq ila jaziratil Arab fawajaduhu qad sabaqa. Mereka duk cari lelaki tadi. Kejar, tengok-tengok, dulu lagi dah. Tak ada dah. Balik ke tanah Arab dah tuan-tuan sekalian. Falamma qadima Abdullah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ni sapa dah ke Madinah. Laju tuan-tuan sekalian. Sapa dah Madinah dia. Bagi tahu terus ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang berlaku, apa yang Kisra buat. Kisra mengoyakkan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, mazzaqallahu mulkahu. Mazzaqallahu mulkah. Allah Taala akan koyakkan kerajaan dia. Tu dia tuan-tuan sekalian. Dan Nabi kata tak ada apa dah tuan-tuan sekalian. Amma Kisra faqad kataba ila Bazan. Adapun Kisra tadi tu, dia pun tulis surat pula kepada Bazan. Bazan ni siapa dia? Gubernur dia di Yaman. Gubernur dia, pembantu dia di Yaman, ditulis surat pada Bazan, dia bagi tahu, tolong cari orang lelaki yang gagah. Mu cari orang lelaki yang gagah, mu tolong cari lelaki yang muncul di Hijaz ni. Siapa dia yang berani ni? Nabi lah dia cari tuan-tuan sekalian. Kemudian, mu bawa dia, mari jumpa aku. Bawa lelaki tu, mari jumpa aku. Fab'atha Bazan rajulain min khiyarati rijalihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bazan pun carilah gubernur ni. Dua orang yang gagah di kalangan orang dia ni, dan dikirim surat pada Nabi ni, Nabi ni suruh ikut pengawal dia dua orang ni. Lalu tuan-tuan sekalian, pergilah dua orang lelaki ni. Pergi yang mana nak cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak siasat, dan dia nak siasat siapa dia Nabi, nak bagi tahu kepada gubernur dia. Maklumat-maklumat tadi tu. Jadi tuan-tuan sekalian, bila dia keluar, berangkatlah orang lelaki ni, pengawal ni, kemudian dia sampai di Taif. Bila sampai di Taif, tuan-tuan sekalian, fawajada rijalan tujaran. Dia jumpa dengan peniaga-peniaga daripada orang Quraisy. Pasal tak kenal siapa dia Muhammad ni, zaman tu tak ada Facebook, tuan-tuan sekalian. Tak ada. Mana ni nak tanya orang lah. Kenal ada orang sekian-sekian. Kenal ada fulan bin fulan. Maka bila dia tanya tentang Muhammad, dia kata Muhammad tu duduk di Madinah lah. Duduk di Yasrib. Summa madat tujaru ila Makkah farihina mustabshirin. Peniaga-peniaga tadi tu bila dengar orang duk cari Muhammad ni, dia balik terus ke Mekah. Semangat balik ke Mekah. Dia kata apa?
ucap tahniah pada orang Quraisy. Dia kata apa? Qarru ainan, gembiralah kamu hai orang Quraisy. Fa inna Kisra tasadda li Muhammadin wa kafahum syarrah. Sesungguhnya Kisra ni telah menentang Muhammad. Ni dia. Mudah tak bimbang lah. Sekarang ni Muhammad lawan dengan Kisra pula ni. Wa kafakum syarrah. Dia akan menyelamatkan kejahatan Muhammad ini. Ni dia. Tuan-tuan sekalian. Lalu lelaki ni pun menujulah ke Madinah. Cari Nabi ni. Sampai di Madinah, tuan-tuan sekalian, jumpa dengan Nabi SAW. Nabi ni mudah je nak jumpa dia. Bukan payah, tuan-tuan sekalian. Pergi Madinah tu, boleh tanya selalu, mana Nabi. Maka dia pun jumpa Nabi, wadafa'a ilaihi risalah Bazan. Dia pun bagi surat. Bah dia tulis, Bazan tadi tu. Wa qala lahu, dan dua pengawal dia kata pada Nabi, inna malikal muluki Kisra kataba ila malikina Bazan ay yab'atha ilaika man ya'tihi bika. Sesungguhnya Raja Kisra ditulis surat kepada raja kami, suruh bawa kamu ni pergi jumpa dengan dia. Dan kami ni mari nak ambilmu pergi jumpa dengan Kisra. Fa in ajabtana kallamna Kisra. Kalau mu dengar cakap kami. Maknanya apa? Tak usah melawan lah. Dengar cakap kami, kami akan bagi tahu Kisra supaya apa? Jangan buat apa-apakan kamu. Tapi kalau kamu enggan, fawa man qad alimta satwatahu wa batshahu wa qudratahu ala ihlakika wa ihlaki qaumika. Kalau kamu tak nak, yang mana kamu tahulah bagaimana kekuatan Kisra ni, yang boleh menghancurkan kamu, memusnahkan kamu dan juga kaummu ni. Tuan-tuan sekalian, bila mana pengawal ni cuba ugut Nabi. Pengawal hak gagah ni, mari ni. Terpilih di kalangan mereka. Nabi senyumnya. Nabi senyum. Nabi kata, irji'a ila rihalikuma al-yawma wa'tiya gadan. Hari ni balik dulu. Balik dulu, rehat dululah. Esok mari pula. Ni tuan sekalian, Nabi kata. Nabi senyum, Nabi kata, rehat dulu. Esok mari pula. Tuan-tuan sekalian, esok tu dia mari pula. Dia mari jumpa Nabi, lalu ditanya, hal a'datta nafsaka lil mudi ma'ana ila liqa'i Kisra. Siap dak lagi nak pergi jumpa Kisra ni? Mana barang-barang kemah dak lagi ni? Maka Nabi kata, tuan-tuan sekalian, lan talqiya Kisra ba'da al-yawm. Kamu tak akan jumpa dah Kisra lepas pada hari ni. Falaqad qatalahu Allah. Allah Taala dah bunuh Kisra. Haitsu sallata alaihi ibnahu, yang mana Kisra ni dibunuh oleh anak dia sendiri yang namanya Shirawai pada malam sekian-sekian. Pada bulan sekian-sekian, Nabi kata. Nabi khabar dah ni. Tak usah bawa lah. Lepas ni Kisra tak ada dah, Nabi kata. Dia akan dibunuh. Hak bunuh ni anak dia sendiri. Pada hari sekian, pada malam sekian-sekian, pada bulan sekian-sekian, Nabi bagi tahu. Jadi dua orang ni tuan-tuan sekalian, dia tengok, dia pun tengok muka Nabi. Betul dah ni. Terkejut tuan-tuan sekalian, dia pun terperanjat. Betul dah hak musbuk ni, dia kata. Adakah kamu nak suruh aku tulis pada Bazan mana ni? Kepada bos kami ni? Maka Nabi kata, na'am, khabarlah pada dia. Khabar pada dia, tulis khabar pada dia, inna dini sayablughu ma wasala ilaihi mulku Kisra. Sesungguhnya agama aku ni, agama Islam ini akan sampai kepada dia. Akan sampai kepada Kisra. Luahnya, sampai Parsi. Wa innaka in aslamta a'taituka. Kalau kamu masuk Islam, aku akan berikan kepada kamu kerajaanmu ni kekal. Kamu ambil lah, peganglah. Wa malaktuka ala qaumika, dan kamu boleh menguasai bangsamu ni. Cumanya duduk di bawah Islam, tuan-tuan sekalian. Kemudian lelaki ni pun balik. Balik jumpa dengan Bazan. Sampai jumpa Bazan, bagi tahulah cerita tadi tu. Lalu Bazan mengatakan, la in kana ma qalahu Muhammadun haqqan fa huwa nabi. Kalau benda yang Muhammad kata tu betul, maka dia nabi. Kalau dia kata tu sebaliknya, kita fikir, tengok lagu mana, tuan-tuan sekalian. Falam yalbas an qadima ala Bazan kitabu Shirawai. Tak lama kemudian, mari pula kitab surat daripada Shirawai, anak kepada Kisra tadi tu. Bagi tahu, amma ba'du faqad qataltu Kisra. Dalam surat tu tulis, sesungguhnya aku telah membunuh Kisra. Tuan-tuan sekalian.
Bagi tahu dalam surat, bagi tahu. Walam aqtulhu illa intiqaman liqaumina. Dan aku tidak bunuh dia melainkan untuk balas dendam kepada kaum kami. Faqad istahalla qatla ashrafihim. Yang mana dia telah menghalalkan untuk membunuh orang yang baik. Kemudian wanita-wanita dijadikan tawanan-tawanan. Wantihaba amwalihim. Perempuan dijadikan simpanan. Kemudian harta-harta dirampas. فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِ هَذَا فَخُذْ لِي الطَّاعَةَ مِمَّنْ عِنْدَكَ. Kalau surat aku ni sapa padamu, maka tolonglah memberikan ketaatan kepada aku. Tuan-tuan sekalian, bila mana Bazan baca surat daripada Shirawih tadi, dia pun lepa capok surat tadi. Pasal apa? Terus nak menyatakan keislaman dia. Tu masuk Islam, tuan-tuan sekalian. Benda hak dia baca ni, Nabi sebut dah. Nabi SAW bagi tahu dah tadi tu. Maknanya Kisra ni akan dibunuh oleh Shirawih. Pada mana sekian tengok-tengok Shirawih hantar surat pada dia. Tak terkejut tuan-tuan sekalian. Ni siapa dia? Khabar ni. Ni dia. Maknanya inilah betul Nabi SAW. Terus masuk Islam. Bazan ni bila dia masuk Islam, ramai di kalangan orang Parsi di Yaman ni masuk Islam bakal. Ni cerita tuan-tuan sekalian bagaimana Abdullah bin Uzafah yang mana berjumpa dengan Raja Parsi. Kemudian yang kedua tuan-tuan sekalian, kisah yang kedua, iaitulah bagaimana dia berjumpa dengan Raja Rom, Maharaja Rom pula. Laqad kana liqa'uhu liqaisar fi khilafati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana dia berjumpa dengan Kaisar, Raja Rom ni pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tadi pada zaman Nabi. Rom ni tuan-tuan sekalian, Raja Rom ni dijumpa pada zaman Sayyidina Umar. Dan ada cerita yang menarik. Iaitulah pada tahun 19 Hijrah. Pada tahun 19 Hijrah, Sayyidina Umar Al-Khattab menghantar tentera-tentera untuk berperang dengan Rom. Di antaranya Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Wa kana Qaisar Azimur Rum qad tanahat. Yang mana Qaisar ni, Raja Rom ni, telah sampai kepada telinga dia akhbar jundil muslimin, berita tentang kemarahan tentera-tentera Islam, wa ma yatahallawna bihi min sidqil iman. Dan dia dengar tentang bagaimana tentera-tentera orang Islam ni, yang mana mereka ni ada ketulusan iman. Dia dengar. Dia tahu bahawasanya tentera-tentera Islam ni akidah mereka kuat, iman mereka kuat, dan pengorbanan mereka tinggi pada fisabilillah dan juga Rasulullah SAW. Kemudian tuan-tuan sekalian, Raja Rom ni bagi tahu kepada pengawal-pengawal dia ataupun kepada anak buah dia, iza zafiru bi asirin min asral muslimin ayyubku alaihi. Kalau kamu dapat jumpa, dapat tawanan orang Islam, tolong jangan bunuh. Tolong jangan bunuh dan bawakan kepada aku dalam keadaan mereka ni hidup-hidup. Dia nak jumpa dengan tawanan-tawanan orang Islam. Wa sya'allah, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala kendaki ayyaqa Abdullah bin Huzafah As-Sahmi asiran fi aidin Rum. Nak jadi cerita tuan-tuan sekalian, Abdullah bin Huzafah As-Sahmi ni menjadi tawanan tentera Rum. Jadi tawanan tentera Rum. Fahamaluhu ila malikihim. Maka dibawa Abdullah bin Huzafah ni bertemu dengan raja mereka. Maka mereka mengatakan, inna hadza min ashabi Muhammadin as-sabiqina ila dinihi. Ini kawan Muhammad, sahabat Muhammad ini di antara orang yang paling awal masuk Islam. Dia telah menjadi tawanan kita. Maka kami akan bawa jumpa kamu. Lalu tuan-tuan sekalian, bila mana bawa jumpa dengan Raja Rom, dia pun tengoklah. Dia pun renung muka Abdullah bin Huzafah ni. Dia tengok-tengok, dia kata apa? Inni a'ridu alaika amran. Aku nak bagi tawaran kepadamu. Qala wa ma huwa? Tawaran apa? Faqala a'ridu alaika an tanassara. Dia tengok muka Abdullah bin Huzafah, tuan-tuan sekalian, dia kata aku nak bagi tawaran pada kamu. Tawaran apa? Tawaran dia, kamu kena berpaling daripada agamamu, masuk agama Kristian. Ni tuan-tuan sekalian. Masuk agama Kristian. Kalau kamu masuk agama Kristian, khallaitu sabilak.
Aku akan bebaskan. Mu nak pergi mana, pergilah. Wa akramtu maswak. Dan aku akan muliakan kedudukanmu. Aku bagi pitih, aku bagi benda kamu ni. Lalu kata Abdullah bin Huzafah, tuan-tuan sekalian, yang menjadi tawanan, dalam keadaan tegas, dia mengatakan, hayhat, hayhat. Jauh sekali, dia kata. Jauh sekali. Innal mauta la ahabbu ilayya alfa marrah mimman tad'uni ilayhi. Sesungguhnya mati lebih baik kepada aku 1000 kali daripada hak mu ajak ni. Kalau mati 1000 kali, baik molek lagi. Dia kata. Orang nyanyi sungguh, tuan-tuan sekalian. Mana apa? Dia dengar tu, tercabar Kaisar. Ni dia. Kalau mati 1000 kali pun mu ajak ni, aku takkan ikut. Dia kata. Faqala Kaisar, inni la araka rajulan syahman. Kaisar kata, aku tengok mu ni seorang lelaki yang budiman. Fa in ajabtani ila ma'ariduhu alayka asyraqtuka fi amri wa qasamtuka sultani. Kalau mu terima tawaran aku ni, kita bagi kuasaan aku ni. Tuan-tuan sekalian. Bagi kuasa. Ambil padamu kuasa aku ni. Mu ambil separuh. Ambil dah. Mana-mana mu nak, ambil. Kita bagi kuasa kita. Taruh kuasa, tuan-tuan sekalian. Taruh kuasa. Jadi raja ni, siapa tak boleh, tuan-tuan sekalian. Taruh kuasa. Mu ambil, kita bagilah kuasa kita ni. Lalu kata Abdullah bin Huzafah, fatabassamal asirul mukabbal. Dia tersenyum, tuan-tuan sekalian. Dia senyum je. Dalam keadaan dia diikat tu. Wa qala wallahi la a'taitani jami'a ma tamlika wa jami'a ma malakathu al-arab ala an arji'a an dini Muhammadin tarfat 'ainin ma fa'altu. Dia kata, demi Allah, jika sekiranya mu bagi pada aku ni seluruh hak mu ada. Hak mu ada belakang ni mu bagi pada aku. Dan semua apa yang orang Arab ada ni mu bagi pada aku. Ala an arji'a an dini Muhammadin, supaya aku ni keluar daripada agama Muhammad walaupun sekelip mata, ma fa'atu, aku takkan buat. Tegah, tuan-tuan sekalian, tegah ni. Mana apa, tak berganjak daripada keazaman dia. Kita panggil apa? Teguhnya keimanan dia. Lalu kata raja ni, idzan aqtulak. Kalau gitu, aku bunuh mula. Lalu dia kata, anta wa ma turi, ikut padamu lah. Mu nak bunuh-bunuhlah, dia kata, tuan-tuan sekalian. Summa amara bi fasulibah. Dipanggil pengawal dia, wa qala liqannasatihi, dipanggil penembak dia. Penembak zaman tu bukan sniper lah. Zaman tu pemanah. Zaman kita sniper lah kan, tuan-tuan sekalian. Dipanggil, diletak, disalibkan di atas palang, tuan-tuan sekalian. Dia kata pada penembak dia, tembak dia, panah dia dekat dengan tangan. Bila panah, tuan-tuan sekalian, ditawarkan lagi, keluarlah daripada agama Islam, masuk agama Nasrani. Dia kata tak boleh. Panah kena kaki dia pula kali ni. Masuk agama Kristian. Dia pun tolak, tuan-tuan sekalian. Ketika itulah, tuan-tuan sekalian, dia kata pada pengawal dia, buat turun daripada palang tadi. Buat mari periuk besar sikit dia, periuk besar. Tuan-tuan, bawa periuk besar. Dia panggil apa? Bawa periuk biqidrin azimah. Bawa periuk hak besar sekali. Bubuh minyak dalam tu. Periuk ni bukan periuk rumah kita, tuan sekalian. Periuk ni boleh bubuh orang dalam ni. Boleh bubuh orang. Kemudian dipanaskan minyak tadi tu, letak atas api, tuan sekalian, menggelegak ni, minyak ni. Gelegak. Kemudian dipanggil 2 orang tawanan orang Islam. Kemudian disuruh salah seorang tu masuk dalam tu. Tawanan tadi tu dipanggil 2 orang, salah seorang masuk dalam periuk ni. Apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian? Masuk dalam periuk yang minyak panah ni, luruh ni. Daging ni luruh, tuan-tuan sekalian. Yang mana wa idza izamu tabdu ariyatan. Tulang mu tinggal tak ada benda dah. Pasal apa? Habis dah, tuan-tuan sekalian. Isi tak ada dah, tinggal tulang je. Allahu Akbar. Summa tafata ila Abdullah bin Huzafah. Kemudian dia berpaling kepada Abdullah bin Huzafah. Apa? Macam mana? Nak masuk Kristian tak? Kali ini, tuan-tuan sekalian, dia kata, aku takkan masuk Islam. Kemudian bila mana dia dah putus asa, tuan-tuan sekalian, amara bi ayyulqa fil qidri allati ulqiya fiha sahibuhu. Dia pun kata, lepolah Allah ni masuk dalam periuk ni. Tak ada cara lain dah. Tiba-tiba, tuan-tuan sekalian, bila nak lepo saja Allah tadi tu, tiba-tiba Allah ni menangis.
Dia menangis tebi air mata. Faqala rijalu qaisar li malikihim. Dia beritahu raja, raja ni tawanan tadi menangis. Innahu qad baka. Dia menangis. Fa dhanna annahu qad jazi'at. Dia mungkin sangka kawan ni takut dah ni. Menangis dah. Wa qala rudduhu ilayya. Bawa mari dia main sini. Bawa dia main sini jumpa aku. Falamma masula baina yadayhi. Bila dibawa depan raja Rom, tuan-tuan sekalian, ditanya sekali lagi, mu nak masuk agama Kristian ataupun tidak? Maka dia kata, fa'abaha, aku takkan masuk. Dia kata, wayhak, celaka semua mu ni. Faman ladzi abkaka izan. Dah menangis apa? Ingat menangis, takut tuan-tuan sekalian. Dah menangis apa? Abkani anni qultu fi nafsi. Aku menangis kerana apa? Aku bercakap, cakap sendirilah, cakap seorang diri. Tulqal an fi hadhihi al-qirir. Mu akan dilemparkan sekarang dalam periuk api yang menyala-nyala ini, periuk minyak ni. Fatadhhabu nafsuka. Nyawa mu akan hilang. Wa qad kuntu ashtahi ayakuna li bi'adadi ma fi jasadi min sya'rin anfus. Yang mana tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Aku ni nak sangat supaya apa? Yang mana nyawa aku ni sebanyak bulu-bulu yang ada di tubuh aku ni. Kalau boleh nak nyawa aku ni biar banyak sebanyak mana bulu yang ada di tubuh aku ni. Mana apa? Nak biar mati, biar lepor ni biar mati dalam fisabilillah. Tak nak senyawa, nak biar banyak nyawa. Pasal apa? Ganjaran orang yang mati syahid ni besar tuan-tuan sekalian. Sebab tu dia menangis. Faqalat taghiyah. Maka kata raja tadi, hal laka an tuqabbila ra'si wa ukhalli anka. Dia pun tengok tak ada cara lain dah. Dia kata, tuan-tuan sekalian, boleh tak mu cium kepala aku, dia kata. Mu cium kepala aku, mu kucuk kepala aku lepas kamu ni. Ni tuan-tuan sekalian. Faqala lahu Abdullah wa an jami'i asara al-muslimina aidan. Kalau gitu, sekalilah dengan tawanan-tawanan orang Islam yang lain, boleh tak? Kalau aku cium kepala mu ni, orang Arab ni tuan-tuan sekalian, kalau cium kepala ni, dia mana dia rasa dia hebatlah maknanya. Kan? Jadi, dia kata, kalau mu cium kepala aku ni, aku bebaskan mu dan semua orang Islam yang lain. Lalu tuan-tuan sekalian, dia pun fikir. Dia ni musuh Allah Ta'ala. Uqabbilu ra'sah. Kalau aku cium kepala dia, fayukhalli aini. Dia akan lepaskan aku, fayukhalli anni. Dan dia akan bebaskan tawanan-tawanan orang Islam yang lain. La daira fi dhalika alayya. Tak ada mudarat pada aku. Sekadar nak cium, tak ada masalah lah. Bukan kerana nak banggakan dia apa, tak ada. Nak lepaskan dia daripada cengkaman Raja Rom tadi dan kawan-kawan dia tadi. Kemudian tuan-tuan sekalian, summa dana minhu wa qabbala ra'sah. Dia pun dekat dengan Raja Rom ni, cium kepala dia. Kucuk kepala dia. Fa amara malikur Rum ay yajma'u lahu asara al-muslimin. Raja Rom pun panggil lah. Okey, panggil belaka tawanan-tawanan orang Islam dan serahkan kepada ni Abdullah bin Huzafah ni. Bagi pada dia lah, bagi pada dia. Tuan-tuan sekalian. Lalu baliklah Abdullah bin Huzafah berjumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila sampai ke Madinah, jumpa dengan Sayyidina Umar dan ceritakan tentang cerita yang berlaku pada dia tadi tuan-tuan sekalian, maka gembiralah Faruq. Gembira sungguh Sayyidina Umar tuan-tuan sekalian. Walamma nazara ila al-asra qala. Dia pun tengok pada tawanan-tawanan yang ada tu, maka dia kata apa? Haqqun ala kulli muslimin. Telah menjadi kewajipan kepada setiap orang Islam ayyuqabbila ra'sa Abdullah bin Huzafah. Dia kena cium kepala kena cium kepala Abdullah bin Huzafah ni. Wa ana abda'u bidzalik. Dan aku orang pertama yang akan cium kepala dia. Sayyidina Umar bangun tuan-tuan sekalian dan mengucuk kepala Abdullah bin Huzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Tu cerita dia. Ni kehebatan sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan sekalian, yang mana mereka ini sanggup mati kerana Islam. Berjuang kerana Islam. Islam di depan mereka. Walaupun dunia ni mari banyak mana sekalipun, mereka tidak akan gadaikan Islam yang ada dalam diri mereka. Ini yang kita kena belajar tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit sebanyak bagaimana kehebatan dan juga kepada kita satu motivasi untuk menjadi bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW yang mana mereka ni melaksanakan arahan Nabi SAW dan mereka ni istiqamah sampailah mereka mati meninggalkan dunia ini. Dan tuan-tuan sekalian, kita berdoa pada Allah Ta'ala agar kita dapat bertemu dengan para sahabat-sahabat Nabi di syurga insya-Allah. Dan juga dapat bertemu dengan Nabi SAW
di syurga amin ya rabbal alamin tuan-tuan sekalian. Dan ada masa lagi 2 minit lagi lebih kurang. Berapa minit lagi? Ha? Masuk dah? Masuk dah. Jadi tuan sekalian, cukup sekadar itulah kita akhiri dengan membaca tasbih kafaran suratul An. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Dan macam biasa tuan-tuan sekalian, malam ni sumbangan untuk aku dikir insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala berkati harta tuan-tuan sekalian. Wallahu taala alam.